bawa beg galas tu main naik atas pentas ni. Dia tak apa sihat kat pondok dia. Ya. Dia cucuk poster. Dia buat poster. Kan dia balik lah tu kan. Tak apa sihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung tafsir An-Nisa ayat yang ke-37. Masih lagi membicarakan tentang bakhil. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bakhil. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ada 3 orang yang Allah Ta'ala tak suka. Pertama, orang bakhil. Kedua, orang yang mengajak orang lain menjadi bakhil. Ketiga, orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sama ada harta dia ke, ilmu dia ke. Dia sorok, dia tak ajar, dia tak beritahu. Yang tu Allah benci kan. Dia seorang je tahu. Dia simpan elok-elok ilmu dia nak pakai. Ataupun ada harta, sorok tak bagi zakat. Simpan, duk nampak miskin. Tapi dalam beg beratus ribu. Dalam guni, dalam bantai, nampak cara tu miskin. Jalan pun lok-leh. Susah. Tapi sebenarnya kaya. Tiap hari puasa. Tak kaya macam mana? Buka puasa pula, tunggu orang sponsor pula. Memang jimat sungguh lah. Orang dapat bantuan, dia ambil bantuan semua. Tapi hakikatnya dia kaya. Yang ni tak tolong orang lain, tak kongsi dengan orang lain, maka Allah Ta'ala tak suka. Dan Allah Ta'ala sebut wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala janjikan kepada mereka itu dengan kepada orang kafir azab yang menghinakan. Hujung ayat yang ke-37. Maka orang yang 3 benda ni dijanjikan kepada mereka azab yang menghinakan. Bakhil, ajak orang jadi bakhil, dok sorok apa-apa yang Allah bagi dari mereka. Dan untuk orang kafir ini dijanjikan azab. Allah kata untuk orang kafir ini disediakan azab yang menghinakan. Okey. Kadang-kadang kalau kita lihat di situ, tafsiran dia pendek saja. Setelah ahli tafsir mengatakan bahawa yang dituju dalam mencela kebakhilan ini ialah orang Yahudi. Kata Syekh Muhammad Abduh, jadi heran mengapa setengah ahli tafsir membawanya kepada Yahudi saja, padahal dia adalah sambungan daripada ayat ini, iaitu menyuruh orang Islam berbuat kepada Allah, beribadat kepada Allah dan berbuat baik pada mak bapak dan segala yang patut dibuat baik kepadanya, sampai pun dikuatkan oleh hadis berbuat baik kepada jiran meskipun berlainan agama, dan mencela orang yang angkuh dan sombong. Tiba-tiba takkan ayat ni turun pada Yahudi sahaja. Itu kata Syekh Muhammad Abduh. Mengapa seruan yang baik-baik dikatakan pada kita dan yang buruk dilemparkan pada Yahudi? Ini pendapat si Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Maka kata dia, ayat yang kita baca sekarang ni dijanjikan azab yang pedih ini, termasuklah kepada orang Islam yang kedekut, lagi yang menyuruh orang lain jadi kudukut, dan yang menyembunyikan apa-apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Lantaran itu Syekh Muhammad Abduh tidak mahu pemisahan ayat ini dengan yang sebelumnya, sebab dia bertali.
sebagai lawan daripada ibadat dan ihsan ialah sombong dan angkuh. Ibadat lawannya ialah maksiat. Ihsan namanya ialah, lawannya ialah, kepadanya ialah sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh mengandung juga perangai buruk yang lain, nama dia bakhil. Sebab tu dalam sombong dan angkuh tu ada penyakit lain. Dengan sebab dia belagak, dengan sebab dia sombong, dia bukan nak tolong orang, nak sedekah senyum pun tak mau. Tu nama dia sombong. Meniaga kedai makan tapi tak senyum, masam lah. Macam kita minta duit kat dia, macam kita beli nasi goreng Pattaya tu free kat dia, masam kiong. Ni orang kampung sebut masam kiong. Dah kiong pula. Kiong tu maknanya mati. Masam kiong, lama tak dengar. Orang Pekan dia sebut kelat, masam kelat. Ni orang Pekan, macam saya, dia orang kampung. Masam kiong. Setengah bahasa buku masam mencuka. Ini bahasa buku. Bahasa macam kita ni orang Hulu ni, masam kiong, amboi muka masam kiong. Pasal apa? Sombong. Dah lah menikah, muka masam pula. Siapa nak beli kedai dia? Tu bila tak laku dia kata kedai dia kena sihir. Hang yang sihir diri hang sendiri. Ada pula yang terlebih senyum, lain pula jadi dia. Tu nak ngorak kita tu lah. Jangan duk suruh laki hampir dia senyum kat laki hang je. Awak macam mana dia terlebih senyum? Nama dia Halimah. Tak mana faham, tak faham sudah. 555, mana faham, tak faham sudah. Jadi janganlah kita ni bila tengok dia duk senyum, kita kata dia ni siapa? Dia punya urat dia putih ke apakah? Yang duk senyum manjang-manjang, tak boleh nak padam ni. Baik. Bakhil adalah bakhil dengan harta atau bakhil dengan ilmu. Dua-dua bakhil. Orang sombong memang bakhil, dan orang bakhil itu memang sombong. Memang tengok Haji bakhil, sombong lah dia. Sombong, tak pandangan tua. Tak pandangan tua, halalah kena juga. Sebab tu orang bakhil ni penghujung dia rugi pada dia. Kadang bila dah tua-tua ni, kedekut yang amat, masa tu pula lah jatuh cinta. Jatuh cinta dengan janda muda. Kena kikih orang tua tu. Last sekali kena, duit dia habis. Kadang-kadang kena tipu dengan scammer. Sebab tu kita ni kalau duk tamak, kalau duk kedekut, akhirnya rugi. Berhati-hati. Contoh Piramli buatlah cerita Haji Bakhil. Mula-mula sombong ya amat, dengan staf dia sombong, dengan labu sombong, dengan isteri kedekut, dengan anak sendiri kedekut. Lah apa jadi pada dia? Tangkap, masuk penjara, bicara di mahkamah. Okey, Labu bin Kundur, Labi bin Kura-Kura, Haji Bakhil lebih kedekut. Ish pelik-pelik sungguh nama kamu bertiga. Ni amat nispu pula jadi hakim. Labu bin Labi. Baik. Labu bin Kundur. Mereka membentengi diri mereka dengan dirinya sendiri, dan mereka puji keburukan perangai mereka itu di hadapan orang lain, dan dianjurkan mereka pula supaya orang lain meniru sikap mereka. Dia kata, hampa kalau hampa duk sedekah sana sini, bila hampa nak kaya? Cuba tengok aku ni pasal jimat, cermat. Bukan kata dia tu kedekut dengan orang lain, dengan diri dia sendiri kedekut. Tali pinggang tak pakai, memang tali rapiah kan? Punya kedekut. Haji Bakhil tu tuan-tuan tengok dah, kereta pun buruk. Apa salahnya dia beli kereta baru untuk dia? Tak, buruk. Bonet depan tengah-tengah je enjin. Dia kedekut pada diri dia sendiri. Tak pergi dia hospital.
Mau makan ubat kedai sinsik. Pasal apa? Takut belanja mahal. Sekali nak pergi umrah pun dia tengok pilih pula fikir hak mana ni. Kalau boleh hak paling murah sekali. Ikan tu pun kalau boleh hak dah kembung perut dah pecah dah. Perut pecah, mata terkeluar dah. Oh, dahsyat betul. Bukan dia kedekut pada orang lain, pada diri dia sendiri pun dia kedekut. Apa salahnya ada duit, belilah motor baru. Kan? Senang motor baru. Tolak pergi masjid senang, pergi market senang. Dah duk pakai motor buruk tu, pakai kereta buruk, baju buruk, dan dia ajak orang lain pun perangai macam dia. Maka ini jangankan hendaknya bertemu pula pada orangnya yang mengaku dirinya Muslim. Pendeknya bakhil ini ialah perangai kufur. Orang yang kedekut mempunyai satu sifat kufur, nikmat. Ada nikmat tak pakai, ada nikmat tak share, ada kenikmatan tak bahagi-bahagi, maka dia dipanggil sebagai kufur nikmat. Maka orang yang kufur nikmat inilah dijanjikan azab yang menghina. Kadang-kadang waktu nak mati, yang akan datang menguruskannya hanyalah jenazah, hanyalah orang-orang yang terpaksa kerana menjaga bangkainya busuk. Kadang-kadang masa mati tu orang tak datang. Yang datang tu pun terpaksa. Tok imam, tok ketua, tukang mandi mayat dengan tok Adi. Terpaksa tok Adi datang. Siapa nak goyak kubur? Kalau orang lain malas. 4 orang ni je datang. Saudara mara pun malas ziarah. Pasal kedekut masa hidup dulu. Berkira yamat dengan anak cucu pun berkira. Duit beratus ribu. Anak nak pergi mengaji bagi RM50. Cucu nak pergi mengaji bagi RM50. Dia tak nampak anak tu, cucu tu nak menuntut ilmu. Balik besok tak jadi mufti ke, jadi ulama ke, mana nak tahu. Tok Wan dah tua, dah 80 dah. Duit Tok Wan ada 1 juta. Ambil kat kamu RM50,000, pergi mengaji. Balik esok jadi pandai, doalah kat Tok Wan. Kan faedah. 80 ni Allah, duk batuk sajalah. Batuk pula dah. Kebetulan sekarang batuk takut, sesama takut, tarik hingui pun takut. Saya nak sebut contoh tarik hingui tu, hingui saya tak ada. Itu pun orang takut sekarang ni. Omicron kata dia. Lah, penyakit betul lah. Kita dulu tak ada nama penyakit ni, sebab tu tak takut. Ulang balik, kita dulu penyakit ni tak ada nama umum, sebab tu kita tak takut. Kita pergi ke buat haji, duduk di Mina, duduk di Arafah. Apa agak-agak masa tuan-tuan duduk di Arafah dengan Mina tu, apa yang tuan-tuan dengar? Batuk. Ubat klinik tu doktor tu habis. Saya pun batuk. Orang lain ambil ubat, saya pun pergi sekali. Dia kata minta maaf saya, ubat batuk habis. Tu dia punya lakunya ubat. Kongkang. Ada sampai habis dah batuk. Oh sudah. Dia punya apa sensor ke apa dah habis. Kita dah ada kahak lagi, dia tak ada. Lah teruk pakcik ni batuk. Lepas masuk Masjidil Haram lah, dah melontar selesai apa semua pula, pergi buat tawaf lah apa semua, mayang pula, batuk lagi pula. Batuk sesema. Biasa tak? Balik ke Malaysia batuk lagi tak? Batuk. Takut tak masa tu? Oh, pasal tak ada nama. Kenapa tu Haji? Biasa batuk. Batuk. Tak ada siapa yang tak mau minum air zam-zam dia. Semua nak minum. Dia bagi tasbih ambil, dia bagi kamera hak kecil tu ambil. Kan balik daripada umrah haji beli kamera kecil nak tengok gambar Kaabah. Ada lagi ke kena pergi? Tapi hari ni balik pada umrah semua takut Omicron. Padahal benda tu semua orang dapat. Hampir jolok hidung dia kena lah.
Cakap lebih payah sudah. Baik, kemudian katanya orang yang diurus jenazah dia kadang-kadang 4 orang tu je. Tok Imam, Tok Lebay, Tok Hadi. Duk mari ziarah dia. Adik-beradik pun tak mau ziarah. Tok Hadi sampai tanya, tak ada ke adik-beradik dia? Tok Hadi mai tanya tu. Kita tak elok ceritakan keburukan si mati Itu Tok Hadi tu. Mampus tak ada orang ramai tengok dia. Kemudian sebab tidak ada yang akan ingat pada dirinya dalam masyarakat, tak ada jasa. Orang yang berjasa diingat. Bila dia mati tu, kita sembahyang atas kapek, kita ingat kapek ni Haji Dolah wakaf. Saat lagi kita ambil wuduk, kita ni berdahari masjid, air masjid ni 10 tahun Allah yarham Haji Mat tu bayar. Berapa bil bagi kat dia, dia bayar. Ni dia tak ada, siapa pula nak bayar? Orang yang pemurah ni sentiasa diingati. Siapa yang bagi tanah kubur sebelah masjid ni? Tuan Imam. Oh, itu Allah yarham Imam Mahdi bagi. Bukan Imam Mahdi yang nak mari ni, bukan. Tu imam kita nama Mahdi bin Muhammad. Orang panggil dia Imam Mahdi lah. Sebab tu saya jumpa dah Imam Mahdi, tuan-tuan tak tahu. Saya jumpa dah. Bila tak lama lah kawan saya nama dia Mahdi, saya panggil dia Imam Mahdi. Jadi kalau kita duk wakaf, orang ingat. Kadang-kadang orang tak tahu pun kita sedekah. Tapi yang sedekah kita, yang kita sedekah tu siapa tahu? Allah tahu. Walaupun kita tak beritahu siapa-siapa, Allah tahu. Tengok-tengok mati kita, beribu orang semayang. Biar betul Ustaz. Apa tak betul pula dia mati di Mekah? Beribu orang semayang. Lagi baik daripada mati di Manjui. Mati di kampung kita, orang datang tak? Datang. Pasang kemah, berkursi merah. Betul buat apa? Nyimbang. Ngongang nyimbang. Tak ada rumah pun nyimbang. Yalah. Oh ya, kau nampak tu. Hak tak baca Yasin tu. Geng-geng makcik haid ni. Opa-opa yang uzur ni. Nak baca Yasin tak nyimbang kerja lah. Oh ya kau. Nampak ni. Mayat duk diam. Tapi kalau duk di Mekah, mana ada orang nyimbang? Semua duk tawaf, semua duk semayang, semua ada wuduk leka tu dalam masjid tu. Bila kata habis-habis semayang je, semayang solat tu pakat bangkit semua. Allah Ta'ala bagi tempat pula di kebumikan pula tempat yang baik. Tanah Mekah, tanah Madinah, jasad dia masuk. Allah naikkan darjat. Dengan sebab apa? Sebab dia terkenal di kalangan para malaikat. Di langit kenal dia. Sebab dia pemurah, dia baik. Ayat ni yang kita nak masuk ayat yang ke 38 tu. Kita tak mau. Kita ni jadi kedekut, Allah Ta'ala azabkan kita dengan azab yang hina. Di akhirat, di dunia ni pun azab hina dah. Tak ada siapa nak urus mayat dah. Di akhirat lagi menghinakan. Selain daripada kejahatan bakhil, baik bakhil harta atau bakhil jasa, bakhil budi atau bakhil ilmu, menyembunyikan nikmat Tuhan. Salah satu lagi kejahatan yang Allah benci ialah orang yang beramal kerana riak. Ayat 38, nama dia ria'an nas, manusia yang bersedekah dengan riak. Kita ni ada Al-Hafiz, kita minta Ustaz Ahmad lah baca tu. Boleh baca Ustaz Ahmad? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukh wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sambung Ustaz Ahmad. Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir
walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tu dia. Ada ayat tu. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Ni dia Allah Ta'ala sebut. Dan golongan yang seterusnya, wallazi, kata Allah, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Allah Ta'ala sebut, dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka kerana ingin dilihat orang. Walladzina, dan orang-orang yang yunfiqun, yang membelanjakan hartanya. Walladzina yunfiqun amwalahum, harta mereka, ria'an nas, riak kepada manusia. Apa makna riak? Menunjuk-nunjuk. Dinamakan dia sebagai riak. Ada hamzah belakang. Kalau riak ya, suka. Ustaz Ahmad tengah hafal tu riak. Ustaz Ahmad boleh hafal lagu riak. Kena saja Ustaz Ahmad ganti Kak Som. Selalu Kak Som kena pasal dia duduk situ. Hari ni Ustaz Ahmad duduk situ, dia kena. Ustaz Ahmad tengah duduk hafal riak. Mengapakah riang-riang, sambung Ustaz Ahmad. Meresap ke seluruh anggota bilaku, di sampingmu begitukah nikmatnya bercinta. 2 tahun Ustaz Ahmad hafal. Lama. Itu riak. Jangan tuan-tuan tambah hamzah pula di situ. Mengapakah riang-riak. Sudah tuan-tuan, lain. Di sini kita cerita tentang riak. Yang satu lagi riang-riak, yang tu lain. Okey. Ini dinamakan sebagai riak. Dan ini pun sudah musyrik lagi dah. Sebab apa? Sebab dia buat ibadat nak menunjuk pada manusia. Dia buat ibadat kerana manusia, bukan dia buat ibadat kerana Allah. Ada manusia baru aku buat, tak ada manusia malah aku buat. Itulah riak. Ada manusia betul-betul dia buat, gila-gila punya. Bahasa kita all out. All out dia buat. Pasal apa? Pasal ada orang puji, pasal ada orang tengok. Tak ada manusia malah. Tak ada orang puji malah. Maknanya kamu dah syirikkan Allah. Nama dia syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik khafi nama dia. Allah dah pesan dah tadi 35, 36 surah An-Nisa. Jangan kamu syirik kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirik kepada Allah. Baik. Maka riak ialah mempersatukan manusia dengan Allah. Dia mengeluarkan harta bukan kerana ingat bahawa harta itu pinjaman Tuhan, nikmat yang wajib disyukuri, melainkan kerana ingin akan dipuji-puji orang supaya dikatakan dia dermawan. Okey, cuba tengok dia sebut apa. Dia mengeluarkan harta bukan kerana ingat bahawa harta itu hanya pinjaman Tuhan kepadanya. Kita dekat lengan sekarang, ada yang ada hak tak pakai. Kosong tangan, tinggal gelang getah. Senang nak bungkus lo maktam. Gelang mah kita di rumah, di badan kita tu Allah pinjam. Duit kita dalam tabung haji, dalam tabung cak ayam, Allah pinjamkan. Okey, tanah kita, tanah kelapa sawit, tanah kita semua tu Allah bagi pinjam sat. Tudung bawai, tudung siakap tu Allah Ta'ala bagi pinjam.
Semua Allah bagi pinjam, bukan kita punya. Tak ada apa kita punya ni. Darah kita pun Allah bagi. Buatnya kering darah kita. Nyawa mu Allah pinjamkan, buatnya habis hari ni. Tak ada lah. Esok arwah. Hari ni orang, besok arwah. Hari ni Ustaz Kazim lagi mati, hari ni besok arwah. Kasihan arwah Ustaz Kazim. Nampak? Bertukar dalam sekelip mata. Sebab apa? Sebab semua tu bukan kita punya. Termasuklah harta bukan kita punya. Yang nak jadi kedekut pun pasal apa? Satu. Kemudian nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni wajib bersyukur. Apa makna bersyukur? Tambahkan lagi ibadat. Allah bagi kereta, suami sebuah, anak sebuah, kita sebuah, 3 kereta satu rumah. Takkan tak boleh main semayang, takkan tak boleh main mengaji, takkan tak boleh start enjin kereta. Pencen dapat, orang lain pencen pun kena kerja ke. Kita ni sah-sah kata pencen duduk di rumah buat cross stitch. Tak nampak dah Ustaz duk kroh ke tangan kita sekali. Duk saja mendapat duit. Pencen sampai. Bela kucing, tengok Korea. Takkan tak boleh datang belajar. Di masjid rumah kita ada kelas wanita. Di tempat taman kita ada grup jemaah apa tau, grup ustazah apa, no pilah masuk. Kereta dah ada, motor dah ada. Mati dekat dah ni. Ni lepak di kedai berjam-jam, nyembang bab-bab tak pedah. Baik kita baca qul huwallah, duduk saja tu 4 pahala. Tu je saya masuk kelas ni, sebelum kelas kita baca qul huwallah dulu. Kok Allah bagi istana dalam syurga jadi. Dengan sebab tiap-tiap hari istiqamah kita ni baca Quran pagi-pagi, baca Waqiah, baca Al-Mulk, baca Yasin. Istiqamah, mudah-mudahan lepas kita ni siksa kubur, cerah dalam kubur kita. Nak tolong kita balik, bukan nak tolong orang lain. Itu yang saya kata tadi, kedekut. Kedekut bukan pada orang lain, kedekut pada diri kita. Bacalah Waqiah, bacalah Al-Mulk, kok cerah dalam kubur jadilah. Tak mau. Tak mau dah. Pasal apa yang kedekut dengan diri sendiri ni? Rupa lai ya surah Al-Mulk tu. Surah Waqiah rupa lai ya. Tak banyak pun. Tapi itulah nak kata apa? Dia tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi dengan dia. Cuba pergi tanya dengan orang yang sakit, yang tak boleh telan, yang tak boleh makan, yang tak boleh menapah. Cuba tanya orang yang sakit di hospital ni, kamu nak apa sekarang? Nak sihat. Nak buat apa? Nak buat ibadat. Kita ada sihat pula tak mau buat ibadat. Sebab banyak kita yang tak bersyukur. Kemudian melainkan kerana ingin akan dipuji-puji orang, maka dia pun membelanjakan supaya dia dipanggil sebagai dermawan. Bangga dia. Kalaulah tidak kerana Tuan Haji bakhil, kita takkan dapat 10 kayu kain putih. Berikan tepukan kepada Tuan Haji bakhil. Ingat tak cikgu tu? Cikgu besar pakai skirt, skirt kembang. Nama dia Hafsah, Mak Hashimah Yun. Cerita Nujum Bab Belalang, dia jadi ketua inang tu. Kalau dengan tuanku tak sesuai dengan patik macam dipinang di belah dua, Tuan Puteri, itu dia. Sat dia jadi cikgu sang, sat dia jadi mainang pula. Pak siapa yang boleh bagi 10 kayu kain putih? Sebab nak pujian. Pak siapa yang boleh bagi sampai RM2,000? Sebab yang main minta tu Cikgu Murni. Cikgu Kasim datang RM1 je dia bagi. Mai Cikgu Murni pula RM2,000 cukup Cikgu Murni? Oh cukup. Lega tu sikat rambut tu Astagfirullahaladzim. Cikgu Kasim Masdur datang selimut. Mari Cikgu Murni buang selimut, terus sikat rambut.
Allah, mati dah Cikgu Murni ni 2016. Suami dia dulu dolah dagang, cerai dengan dolah dagang, dia pindah ke Indonesia, nikah dengan orang Indonesia, meninggal 2016. Murni Sarawak, kakak kepada Anita Sarawak, anak pada Siput Sarawak, cucu pada Dolah Sarawak. Baik. Kemudian kata dia lagi, kalau puji tidak datang, dia tidak akan mengeluarkan harta. Dan termasuk juga dalam riak yang hangat, iaitu memberikan harta hendak di atas atau hendak mengatur agar supaya orang lain tunduk kepadanya, agar namanya terpampang di atas sekali. Riak. Dia kata ni, buah atas tadi, sejuta buah atas, nama saya atas sekali. Kalau boleh buh dewan ni, buh nama dewan saya. Kita buh nama dewan ni Dewan Anwar Mat Taib. Di antara orang paling awal sekali yang buka Al-Barakah. Anwar Mat Taib ni, dia jaga saya daripada tahun 96. Dia jaga saya lah sampailah dia mati 2018. 22 tahun duk jaga saya. Jaga apa Ustaz? Macam-macam lah dia jaga. Ubat saya, jadual saya, ceramah saya, semua dia jaga. Sampailah dia mati sakit jantung. Ambil nama dia, jasa dia, buh. Waktu dia mati baru saya buh. Ambil kenang jasa dia. Adakah dia yang buat dewan ni? Tak. Tah dia bagi sumbangan banyak mana, wallahu a'lam lah, tapi kita ambil. Tapi ada orang yang buat syarat. Dengar cerita ustaz nak buat dewan kuliah, cadang gitulah tuan. Boleh, saya tak ada masalah kalau nak bagi, tapi kalau boleh pun nama saya lah. Oh, tak payahlah. Ini pengalaman saya ni. Mula-mula saya nak buat Al-Barakah tu, satu orang kaya besar, wakil dia mai jumpa saya. Dengar cerita ustaz nak buat pondok. Ya, insya-Allah. Apa nama pondok dia? Al-Barakah. Dia boleh bagi Dato' Ustaz, dia boleh bagi pada Ustaz semualah, nak buat tak ada masalah pada dia lah. Tapi dia nak satu je, nama dia Pusat Pendidikan. Oh, tak payah. Saya kata pusat pendidikan ni pun saya yang buat, patut nama saya lah. Pusat Pendidikan Kazim Wal Kazam, masalah. Nama saya pun tak ada, Dewan Kazim tak ada, Jabat Kazim tak ada, nama saya. Surau pun sebut nama Syed Rashid, Surau Mukhtar, Pondok Hajah Minah, Pondok Pak Leman, Pondok Haji Mukhtar. Pondok Kazim mana? Tak ada buat apa. Kita buat kerja bukannya untuk nama, kita buat kerja untuk Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang buat kerja ni supaya up. Dia tak mau down, up and down, dia nak up saja ni. Apa benda pun dia di atas. Kalau kehendaknya tidak diturutkan, dia pun surut laksana labi-labi tempo buat mengangkat-ngangkat dia, dan menanainya laksana menanai minyak yang penuh, pantang terlenggang, pantang tersinggung, merajuk lari balik. Ni jenis ni macam labi-labi, tegak kepala dia. Bila orang tak peduli dia nyorok, hilang pula. Macam minyak tadi lah, duk bawa elok-elok, tak bawa elok, tak tatang dia tumpah, dia belah. Sebab tu dia kata menatang minyak yang penuh, duk kena bawa elok-elok supaya minyak tu tak tumpah. Kalau kita tak jaga apa jadi minyak tu? Tumpah. Jadi ada orang yang mengada-ngada macam tu, nak layan dia macam menatang minyak yang penuh. Itulah nama dia riak. Kalau orang tak tatang dia, tak puji dia, tak tengok dia, tak bagi perhatian pada dia, dia kata tak payah, malah. Jadi orang macam ni pun saya tak suka layan-layan, pening kepala. Kita ni buat kerja di Al-Barakah ni mana pernah siap. Ada saya nampak tu main pecah pula, menatang apa pula, ngong-ngereng nampak tu. Pasal ada makcik kita hari tu jatuh hari Ahad, hari apa? Istimewa hari apa? Sabtu. Ada makcik kita jatuh, level tak sama, tak perasan.
Tu hak daripada kantin maktam nak turun ke tandas Singki tu tak sama. Hari ni kita pergi sama. Tuan-tuan yang mana agak-agak tak apa selesa, buat-buat jatuh, insya-Allah. Saya ubah lah. Jadi kita harap akak kita tadi tu, dia dah balik belum? Dah balik belum makcik yang jatuh tu? Ada di rumah anak dia lagi? Kita lihat, harap makcik ni sihat lah. Dia ada sikit jantung pula, terjatuh pula. Jadi kita pun dah buat pagar, kita akan buat railing supaya perasan di situ ada slip level dia tak sama. InsyaAllah akak-akak berhati-hatilah lepas ni. Okey. Kadang-kadang kita menyembang, kaki duk berjalan, duk perasan dah sampai dah, rupa tak sampai lagi kaki tu. Itu jadi berhati-hati lah. Berhati-hati di jalan raya, anda mampu mengubahnya. Jadi kita doakan. Apa nama makcik tu Kak Som, Kak Ros? Hajah Husam? Raja Hitam. Okey. Kita doakan Hajah, ya, Puan Raja Hitam kita diberikan kesembuhan. Sekarang ada di rumah anak dia, berehat. Saya dapat laporan dia pergi jumpa hospital doktor dah, doktor kata tak ada apa. Jadi rehat saja dulu. Pasal dia ada jantung, jatuh ni maklum saja. Nasib baik dia jatuh atas tong sampah. Kepala dia tertahan dengan tong tu, dengan sampah tu. Kalau tidak, jatuh di simen tu. Dia akak-akak berhati-hati nak jaga kasut. Hak mana kasut botak tu buanglah kat Ros tu. Kak cik beli kasut hak tebal ke tapak dah. Kadang-kadang kita duk pakai selipar Jepun, berlubang dah, lutut kena simen dah. Tumit kita tu duk pakai lagi. Jadi buang. Kita duk belajar ni, jangan kedekut pada diri sendiri. Beli kasut bond, mak bond ke cuar-cukang ke, habis senang. InsyaAllah tak licin lah. Gunakan halal duit untuk kemudahan kita. Yang mana kaki tak apa kuat, beli tongkat 4. Jangan dia kata tak apa, tak boleh. Jangan. Beli kursi 4, kaki 4, tongkat 4. Yang mana rasa kaki tak boleh berjalan, beli basikal bateri 1,500 ada, 2,500 ada. Nak yang mahal macam saya punya 6,000 pun ada, tapi saya orang sponsor lah. Nak hak murah pun ada, banding 2,000, 1,800 pun ada. 1,800 bayangkan, murah tak? Murah lah 200 satu. Hak pernah faham tak? Tak faham sudah. 1,800, subhanallah. Beli satu 8 orang dapat. Untuk kemudahan kita, ya, minta pada anak-anak yang mak dia ada duduk mengaji di Al-Barakah ni, tengok kemudahan mak di sini. Apa yang mak kita perlu? Kursi ke, basikal bateri ke, torchlight kat kepala ke? Sebab dia nak pergi sembahyang subuh kadang gelap, beli torchlight boh tang kepala dulu. Saya pergi motong getah, baru RM18, made in China. 3 hari pakai terbakar. Baik, kemudian, dan mereka tidak percaya kepada Allah, wala yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir. Dan mereka juga tidak percaya kepada hari akhirat. Orang yang menafkahkan hartanya kerana nak pujian, dan orang-orang yang tidak percaya pada Allah, dan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat, meskipun mungkin hal itu tidak mereka katakan dengan mulut, tetapi nampak pada perbuatan dan sikap. Kalau betul percaya pada Allah, kita yakin Allah Ta'ala tu bagi rezeki tang mana-mana pun, apa masalah. Tak tahulah, anak saya tu SPM pun tak lulus tak, oi. Nampak panjang tak bunyi tak? Anak saya tu SPM pun tak pas Ustaz, oi. Tak pas tak apa, masuk UMNO. Tak UMNO, PBM pun ada, PBSM pun ada, banyak parti lah boleh masuk banyak. Dah bukan tak pas parti, tak lulus. Cakap tak lulus. Pasal apa? Tak lulus jadi masalah apa? Yang tak lulus tu ya nak kerja apa? Tak lulus SPM. Adakah Allah nak bagi rezeki dia tengok kelulusan?
Datuk kita dulu SPM PA pun tak ada. Tengok P. Ramlee buat cerita Alibaba berjalan lapuk, Pendekar berjalan lapuk tu. Itu yang panjang-panjang, yang rumah panjang-panjang tu apa? Itu sarkas, kata dia. Sini belajar dengan rimau. Alif, ya mim, unta, berwarna. Nampak tu. Nampak cerita tu. Alif, ya mim, ayam sepatutnya. Tu dia lagi belasah unta. Oh, ku fikirkan unta. Jin pakai tocin lah. Oh, pandai. Alif, beta. Oh, pandai Haji Sudin Ramlee. Kami pandai sampai sini saja cikgu. Kemudian cikgu kami mati. Innalillah. Adakah puak-puak tu tak makan? Tak ada rumah ke mereka? Zaman buta kayu, buta huruf tu. Ada mereka susah hati, mereka tak ada SPM, hidup elok. Ada rumah, ada kereta, ada baju. Pendekar Mustar tu ada rumah, ada pembantu rumah lagi namanya Ernie. Tak ada masalah apa. Mari zaman kita hari ni, entahlah anak saya tu ijazah tak ada, apa dia nak makan. La ilaha illallah. Kamu percaya tak pada Allah? Allah bagi rezeki. Kamu usaha pintu rezeki terbuka, tapi kalau kamu ada ijazah pun tak usaha. Jadi jangan kita tak percaya pada Allah. Yang bagi rezeki adalah Allah. So what? Bahasa tu ni takut pasal apa? Suami saya kena berhenti kerja, saya tak tahulah apa nak makan lepas ni. Makan nasi, makan apa? Hampirlah cari kerja berlambak, pergi berniaga boleh buat. Di Malaysia ni tuan-tuan, ambil selipar Jepun, celup dengan tepung goreng. Goreng petang-petang pergi jalan tu, beratok orang beli. Janji sedap. Allah Ta'ala ni. Sebab semalam saya cakap dengan Tok Ki PPI, Persatuan Pengguna Islam. Cerita tentang satu opah 50 lebih dah, duk kena raba dengan bos dia. Lah, opah ni cucu lah duk kena raba. Lepas tu opah-opah yang ada pakai ketat sangat. Dia kan kira opah tak opah, hang pakai ketat lagi. Bos dia tu pun duk tengok aku raba untuk ni. Tiap-tiap hari kena raba. Dia kata nak berhenti kerja, tak tahu nak kerja tang mana. Hampir repot lah. Gangguan seksual, hampir repot. Dah kalau repot kan kena buang kerja juga. Kalau gitu berhenti kerja, pergi kerja tempat lain. Mana tempat nak ambil saya dah tua-tua macam ni dia. Kalau gitu repot polis. Tak nak lah kan, payah masuk hospital lah, masuk ini, kena mahkamah lah apa, payah lah. Kalau gitu suar punggung, selesai masalah. Orang kata A, hang kata B, orang kata B, hang kata C. Bila nak selesai masalah? Dia kata kalau saya berhenti, mana tempat saya nak kerja? Bos hang bagi gaji kat hang ke Allah bagi duit kat? Allah bagi rezeki. Kalau gitu, ni dia. Kita yakin bahawa Allah bagi rezeki, tapi kita susah hati dengan pekerjaan kita. Saya seronok ada satu TikTok, dia kata nasihat pada Datuk Kazim Elias. Saya ada baca kemarin. Dia kata Ustaz Kazim tu frah tu, dia ceramah dia dah tak ada tu, yang dia bising masalah SOP tu, pula otak hang bodoh. Dia kenal saya pun tak tahu berapa sibuknya saya. Dia boleh kata saya tak ada kerja. Ustaz Kazim tu dia mungkin dia mengeluarkan pendapat dia tu waktu tu dia tengah emosi. Kita tak boleh mengeluarkan pendapat tengah emosi. Masa bila saya emosi? Saya kata mana ada satu penyakit yang Allah turunkan yang mengganggu urusan hidup manusia. Hari ni urusan kita kena reset balik. Nak menikah kena tengok balik, nak semayang kena tengok, nak bersalam kena tengok balik. Apa benda ni? Yang ni saya suruh kaji, betulkah penyakit ni daripada Allah atau manusia yang cipta? Yang ni yang saya cakap. Kalau Allah yang cipta, takkan penyakit ni beranak pinak. Tak pernah dengar kita tuan-tuan, denggi, ni denggi baru punya. Denggi campur dengan tiruk, dentuk nama dia. Tak pernah kita dengar tuan.
Penyakit ni beranak kok mana? Lepas satu kron, last kali hak ke-9 tu mampus kron. Adakah satu penyakit macam ni? Cek tengok, kita ni ada otak boleh fikir, sebab dia mengganggu kita. Nak sekolah ganggu, budak-budak nak mengaji terganggu. Adakah Allah turunkan satu penyakit yang boleh menyusahkan manusia, sedangkan penyakit tu Allah ni Maha Pengasih? Takkan Allah turunkan penyakit sampai tak ada ubat, sedangkan Allah tu Maha Pengasih? Dan Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Nabi kata setiap penyakit ada ubat, orang lain kata tak ada ubat. Tuan-tuan percaya yang mana? Sampaikan hari ni semayang kita bertukar daripada rapat jadi jauh, daripada boleh masuk tak boleh masuk, tak ada sejadah tak boleh masuk. Apa kejadah ni? Itu yang saya suruh kaji, bukan saya emosi sebab tak ada ceramah. Masa bila saya tak ada ceramah, bersepah ceramah saya. Hari ni sekali ada ceramah, petang ni ada lagi, malam ni ada lagi, besok ada lagi, hari Ahad ada lagi, di rakaman TV lah apa. Kejadah apa saya tak ada. Cuma saya tak ada itu 2 sebulan lebih sakit, muka tak lawa, malu nak masuk TV. Ni pun muka tak lawa lagi, nampak kan? Muka tak lawa ni, dia parut sini, parut sini, parut. Malu nak jumpa orang. Tu yang saya rehat sat. Saya kata kaji balik benda ni. Oh, dia kutuk kita pula, ada Ustaz Kazim tu emosi pasal tak ada ceramah. Astaghfirullahalazim. Dia ingat kita ni cari makan dengan ceramah agama. Allah ya. Tak tahu mai jumpa kita. Jangan dia buat cerita dalam TikTok. Mai jumpa elok-elok, tanya pendapatan Ustaz Kazim mai pada mana. Ustaz makan pakai apa? Pakai tangan, pakai apa ke? Oh, buat cerita konten yang bukan-bukan. Okay, dia ingat kita ni ceramah ambil duit ke mak. Hari cerita kata riak pula. Nampak dia baca bab riak, kita riak pula. Bodoh kita pula. Layan orang bodoh, kita jadi bodoh sekali. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, tidak percaya kepada hari akhir. Kalau kita percaya pada hari akhirat, kita tak menipu orang. Sebab sebaik-baik hakim duk tunggu di hari kiamat. Kalau kita ni percaya pada hari akhirat, kita ni takkan buat jahat, takkan bunuh, takkan pukul, takkan fitnah orang. Sebab kita tahu ada mahkamah yang betul-betul di akhirat. Mahkamah dalam dunia boleh lepas tak? Boleh lah. Boleh lepas daripada mahkamah dunia. Elok duk naik lori, polis lari, lepas dia. Polis pun tak tahu nak hambat benda satu. Nak hambat ni ramai lagi ni, tak kira aku hambat yang tu, dia pula lari pula. Masya Allah, lari. Dia nak lari pergi ke mana? Nak lari daripada tahanan polis ni nak pergi mana, tuan-tuan? Sebijak-bijak long tu tangkap juga. Polis kita cekap. Nak lari ke mana? Dah buat salah, ikut je lah. Ni nak lari, nak menyuruh umur orang, menyusahkan orang, menyusah mak bapak. Polis dia cekap, dia cari jumpa. Sebijak-bijak long tiger dia jumpa. Duk nyuruh rumah pondan. Siap pondan tak pasal 5 bulan duk menong pula. Agak-agak pondan ni masuk penjara, agak-agak jadi apa? Badan gelak awal. Agak-agak pondan ni kalau masuk penjara jadi apa? Tahu delok ayam kot. Tua tak tua. Aduh, jangan buat kerja bodoh. Ni lari pada tahanan, lari pada penjara ni kerja tak cerdik. Kalau dengan polis pun kita tak lepas, agak-agak di akhirat nak lepasnya nah. Dengan polis berjumpa balik, berapa banyak banduan yang lari jumpa, duk menyuruhlah kebun pisang, menyuruhlah rumah orang, dapat tangkap. Tuan-tuan tengok gerak khas tu. Sat dia dapat tangkap. Dia bunuh 9.15, 9.40 dapat tangkap dah. 25 minit saja misal tangkap. Tu pun lambat sikit sebab ada iklan. Kalau iklan tak ada, terus je 10 minit tangkap dah. Apa tak belajar pada sejarah ni. Baik, kemudian mereka tidak percaya bahawa walaupun harta yang diberinya itu tidak dipuji oleh manusia,
ataupun puji manusia itu tidak memuaskannya, namun dia tercatat di sisi Allah dan di akhirat dan mendapat ganjaran pahala. Sebab banyaklah benda baik yang kita buat, okey, banyaklah benda baik yang kita buat, orang tak kenal, tak ingat. Tuan-tuan tu susah hati. Ada orang telefon saya, dia kata, ustaz tu pondok wakaf saya tu, okey, dengar ceritanya ustaz dah naik taraf apa semua, okey, itu masalah apa? So what lagi? Dah nama pun akak wakaf, bukan hak akak dah. Saya bagi naik taraf tu bagi orang selesa duduk, daripada tak ada dapur saya buat dapur, panjangkan sampai ke belakang supaya orang yang duduk tu boleh masak. Dulu tak boleh masak, saya tak minta pun duit tambahan pada akak, saya cari duit sendiri kak oi. Dalam kurang-kurangnya bagi tahu, nak bagi tahu pasal apa dah bukan kak punya. Yang kita nak ni hak akak bagi ni dah ada dah di akhirat ni. Kalau kita bagi kerana Allah. Tapi kalau kita bagi pada manusia kerana nak manusia, memang dia tak faham konsep tu. Kita duk bagi perbaik sana, repair sini, bagi naik taraf lagi, naik darjat lagi, bukan naik taraf, supaya orang yang duduk tu selesa dan orang berminat nak duduk, orang suka, jadi bersih. Daripada tak ada tiles, pasang tiles. Daripada semok kita bagi elok, supaya hak duduk tu pun senang. Jalan malam pun tak takut sepak batu. Hak semok-semok tu kita buang takut ular. Ular berkali mari dah tempat kita ni, telefon kelang kabut kita pun pergi hantar Steve Irwin, pergi hantar pasukan penyelamat, rupa ular daun besar ni. Tak apalah, kita nak tangkap dia pun tak apa nak gamak ular daun ni pun. Tapi dah nama kata perempuan, lipas pun takut. Ular apa tah lagi geli-geleman duk atas katil tu, makcik tak turun dah lah. Rupanya ular daun. Tak apa. Jadi bila semua ni kita takut, sebab tu kita buat di Al-Barakah ni semua bagi cantik. Jadi saya dah kenal pasti berapa pondok yang akan diperbaiki lagi, insya-Allah. Yang mana hak semok-semok dalam tu kita akan buat proses pengubahan wang haram, insya-Allah. Jadi hak mana baju bersidai banyak-banyak, kita akan ambil rompak semua. Okey, yang mana pinggang mangkuk berselerak banyak tu semua akan dirampas. Sebab kita tak nak. Besok kalau makcik sakit, kami nak cari pun susah. Duk menyorok dalam pondok, tang mana ni makcik? Atas katil kain, tepi tingkap kain, atas siling kain, bawah lemari kain baju, ke dapur lagi banyaknya barang. Heran, sempat pula jumpa seluar dalam tu, mana cari? Tak pakai ni, punya banyak ni. Jadi kita dah buatlah 3 buah pondok, kita bantu untuk membersihkan. Kita make over balik. Jadi tuan-tuan, sebelum saya make over, baik tuan-tuan jadi make over sendiri by yourself. Sebelum saya mat over ni datang, mat over datang untuk make over your punya pondok. Okey. Jadi pondok mana yang saya nak make over selepas ni? Pondok belakang saya ni, belakang saya ni, pondok Kak Cik ke, Haji Ainon ke, Kak Biah ke, Kak mana ke. Jadi tolong kemaskan baju-baju anda yang mana tak pakai, buh dalam kotak, pergi bagi kat Z depan tu, sedekah kat orang. Nah, pergi bagi kat orang ke apa. Kalau rasa sayang pakai, rasa tak sayang buat cari, pergi pindah ke tak rumah di kampung ke apa ke. Letak kita di Al-Barakah ni, baju kita almari kecil tu sudah 5 lay jubah, 2 lay telekung, kain batik 3 lay, singlet nak pakai malam, baju kelawar nak tidur sudah. Macam kita tua-tua tak pakai kelawar pun tak apalah, duduk sampai nak kacau dah. Ini segala orang mari kasut sukan 8, kejadah apa kasut sukan? Faham konsep pondok tu nak, faham konsep dia.
Jadi semua ni kita akan buat giliran demi giliran. Okey, baik. Dan katanya lagi, kalaulah manusia ni tak ingat, tak apa, target kita apa? Target kita ialah akhirat. Allah kenal tak kita? Malaikat doa dah untuk kita. Yang ni yang kita nak. Besok hari Jumaat, saya dulu kata pada Haji Rusnah, Haji Rus, oi Kak Rus, oi, lepas sembahyang Jumaat tu bagilah makan, bagi kuih kau. Lepas depan sembahyang ada yang tak balik rumah, bagi kuih. Boleh ke tu? Apa tak boleh pula sedekah. Minta pada Irham sediakan koko Kazim ke Kazim koko ke, bagi depa minum. Minggu depan nak buat apa tu? Bagilah keropok keras bagi, patah gigi pakcik tu, pok-prak untuk makan. Bagi roti, biskut saya bagi. Pergi beli biskut kat Selibin tu, biskut biji asam, atas dia ada gula. Oh, bagi biskut Mary Nostalgia macam tu. Saya beli hari tu 4 jenis. Pergi ceramah di Kuala Lumpur, ada rakaman TV3 tu, 4 beli tu. Biskut biji asam, biskut Mary, lepas tu biskut warna purple ke, warna merah hati, ada gula keras tu. Keras tu tentang. Ada apa? Biskut Halia. Tu. Biskut Halia dengan biskut panjang-panjang ni. Panjang-panjang makan tu. Naik 8.9 macam mana? Pada muka. Lah. Nak makan biji asam macam saya teringat bagi. Sekarang ni tiap-tiap minggu ada orang sedekah. Kemarin, minggu lepas bagi nasi ayam, minggu lepas nasi Arab, ya, apa, nasi kambing. Sian kita makan nasi kambing. Besok apa dia Kak Ros? Nasi apa? Nasi ayam besok pula. Siapa sedekah kita pun tak tahu. Dia jumpa Kak Ros, bagi. Daripada 40 naik 60, 60 naik 80 bungkus, 80 tak cukup, 90 bungkus pula lah. Tak tahu lah besok kot 100. Tambah orang pondok perempuan pun pergi sembahyang kan, minat nasi, sudah tuan-tuan, mau 150 orang pula. Kalau dulu Kak Ros tanya saya, Datuk, esok nak bagi makan apa? Sekarang saya tanya Kak Ros, besok ada ke orang sedekah Kak Ros? Ada, orang kelas pun bagi duit Kak Ros, buat je. Saya tak payah tanya dah. Sebab apa? Sebab kita ni duk yakin dengan Tuhan. Yang aku bagi ni bukan aku nak pujian manusia, aku tak cerita pun, tapi Allah tahu nanti Allah bagi aku sihat, Allah bagi rumah tangga baik, Allah bagi aku cerah dalam kubur. Yang ni yang kita nak. Inilah nama dia percaya pada Allah. Yang itu mereka tak percaya. Mereka nak nama je. Kalau boleh nama terpampang dalam biskut, terpampang dalam biskut Halia. Ini aku nak makan Ustaz Kazim ke, aku nak makan Halia ni. Kalau tak terpampang tu macam tak cukup, tak glamour. Sebab itu kalau mengeluarkan harta itu akan disanjung-sanjung orang, akan disiarkan dalam surat-surat kabar. Dia tidak keberatan mengeluarkan walau berjuta-juta. Nak buat live ni, berjuta nak tengok ni. Dan kalau hanya kerana Allah atau kerana ikhlas atau pahala di akhirat, mereka buat senyap, tak mau buat keluar. Ni ada press datang tak? Press tak ada. Memang kita dalam-dalam je. Saya tarikh tu sibuk sikit lah, lu buat kacau janggut dia. Kalau ni tuan, press datang ni, saya semua jemput press ni. Tak apa, hak lain saya cancel. Tengok press yang datang dari Naratiwat, Songkla, nak buat apa? Siapa baca surat khabar dia pak? Baik, kemudian mereka kalau keluarkan juga hanya sedikit, menyakitkan hati. Lagi sekali Pi Ramli buat cerita Haji Bakhil tu, labu-labi tu, RM1 bagi kat cikgu tu. Kedekut betul Tuan Haji Bakhil tu. Adakah RM1 dikasih sama kita? Saya tidak percaya Tuan Haji Bakhil sekedekut itu, kata Cikgu Ustaz.
Cikgu Murni, pergilah jumpa pula Tuan Haji Bahail. Baik cikgu besar. Cikgu Murni pergi, sihat tu, sihat dangsing-dangsing lagi. Ni perangai manusia ni. Syaitanlah yang selalu membisikkannya sehingga sikap hidupnya demikian. Sebab itu di hujung ayatnya, dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka orang itu adalah, syaitan itu adalah sejahat-jahat teman. Fasa'a qarina. Baik, tandakan di situ insya-Allah. Okey, selepas ni Ustaz Syahrul dan Ustaz Azhar, dan besok kita ada lagi kelas pukul 8.30 seperti biasa. Okey, kelas seperti biasa. Hari Sabtu ada kuliah duha, Kak Ros? Ada ya, kuliah Sabtu, kuliah duha. Besok kelas kita bersambung lagi. Kelas kita daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey, hari Sabtu adalah kuliah duha. Kalau tak ada kuliah duha, kita ada lawatan. Kita buat forum, mini forum dan sebagainya. Jadi insya-Allah besok hari Jumaat, jadi kaum bapa bolehlah sembahyang Jumaat sini. Ya, sembahyang Jumaat. Habis kelas tak payah balik, nasi pun kita bagi, air pun kita bagi. Solat terus di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.